Ya. Tapi sebelum kamu boleh cakap macam tu, kamu kena buktikan betul ke data kamu tu telah pun diperolehi oleh hackers. Macam mana hackers buat? Macam tu. Macam mana hackers curi data kamu, curi maklumat kamu. Jadi benda-benda ni perlu pembuktian. Jadi selagi tak dibuktikan benar, kamu tidak, ataupun ianya hanya sekadar andaian, cakap-cakap kosong. Ya. Jadi andaian, cakap-cakap kosong, itu yang orang suka. Gosip-gosip ni korang sukalah. Tapi selagi tak dibuktikan benar, maka benda tersebut bukanlah fakta. Benda tersebut bukanlah benda yang betul. Okey, contoh yang hidup, contoh hidup ya. Hidupan laut dipercayai hanya boleh hidup di dalam air. Okey, betul ke tak betul? Macam mana kamu nak tahu benda tu betul? Siasat dulu. Siasat dulu. Macam mana kamu nak siasat? Ambil ikan. Letak ikan tu kat luar air. Jangan Okey. letak ikan dalam air. Okey, ada tak ikan yang boleh hidup di luar air? Ada. Ada. Okey, jadi boleh tak kamu nyatakan ayat ni, hidupan laut dipercayai hanya boleh hidup di dalam air. Boleh tak guna ayat tersebut? Tak. Kurang tepat. Tak. Jadi kamu dah ada sikit. Jadi kamu dah ada sikit sebanyak berfikir secara saintifik. Nampak dia mudah kan? Mudah kan? Mudah je. Untuk permulaan ni mudah. Kita akan masuk dalam lagi. Okey dah, simple ya. Next. Dalam komponen sains kita ada, saya senaraikan 8, sebenarnya ada banyak lagi, tapi yang asas untuk computer science dia ada 8. Mula-mula sekali pembuktian, yang kedua logik, yang ketiga hipotesis, diikuti dengan teori, diikuti dengan pencetusan ataupun induksi, kesimpulan, kesahan dan juga kebolehpercayaan. Nampak mudah ke nampak susah? Mudah. Nampak susah. Mudah cikgu. Ada mudah, ada susah kan. Dia mudah dan susah, tapi kalau kamu biasakan diri, insya-Allah benda ni akan jadi biasa. Benda ni akan biasa kamu buat pada kemudian hari. Okey, sebagai contoh pembuktian, selagi perkara tersebut tak dibuktikan benar, maka kamu tak bolehlah cakap tentang satu perkara tu macam confirm sangatlah. Sebagai contoh kan, dia cerita sembahyang subuh hari tu, ingat tak? Kita cerita pasal dia sembahyang 5 waktu, tapi dia sembahyang pada akhir waktu. Seorang lagi dia sembahyang 4 waktu. Dia sembahyang awal waktu, tapi subuh je dia tak sembahyang. Maka kamu pun cakap dia, kawan kamu yang B tu lebih baik daripada A. Jadi kamu kena buktikan yang A tu lebih baik daripada B. Macam mana kamu nak buktikan? Betul tak? Jadi pembuktian tu memerlukan kamu untuk work hard. Kamu kena pastikan yang katakan A tu lebih baik daripada B, itu benar. Selagi kamu tak dapat buktikan tu, kamu tak boleh cakap sesuka hati pada orang awam, pada orang luar ataupun kawan-kawan kamu yang perkara tersebut benar-benar betul. Boleh faham? Boleh. Faham. Boleh. Pada selagi okey, kita ambil contoh lain. Okey, kamu cakap dekat dia orang makan kamu ada tikus masuk dalam makanan dan makcik dia orang makan tu tetap masak, tak buang pun tikus tersebut daripada kuali. Jadi bila kamu buat tuduhan sedemikian, kamu kena pastikan yang tuduhan tersebut dibuktikan. Okey.
Jadi selagi tak dibuktikan benar, maknanya ianya sekadar cakap-cakap angin, khabar angin yang boleh jadi fitnah. Itulah. Dia kita sains, kita tak hidup atas fitnah. Selagi tak dibuktikan benar, perkara tersebut boleh jadi fitnah, boleh jadi rumus, boleh jadi sekadar cakap-cakap kosong, khabar angin ataupun benda yang macam tak betul lah, khabar angin cerita cakap-cakap belakang. Kemudian logik. Logik tak, get done tu ingat tak lagi? Get tak, get done, get atau, ingat tak? Logik. Sejujurnya tak sini. Ingat cerita. Tak. Ingat? Tak berapa nak ingat, kurang sikit. Okey, tak apa, itu kita akan masuk deep lain. Tapi logik ni sebagai contoh logik. Logikkah Cikgu Abrar dia masuk toilet guru perempuan? Logik ke tak? Jadi dia macam tak logik kan? Tapi sehingga itu pun sehingga kamu buktikan perkara tersebut benar, maka logiklah dia masuk. Sebab apa dia masuk? Sebab toilet cikgu lelaki penuh sebelah kan, dan dia dah tak tahan, dia pun masuk toilet tu sebab toilet tu kosong. Jadi nampak tak pembuktian tu? Jadi perkara tersebut tak logik. Jadi pada pemikiran bila tak logik, biasanya benda tak logik ni kita buang. Tak logik lah, takkan dia buat macam tu kan. Tapi kamu tak tengok, kamu tak, okey, bila orang tu bawa khabar berita, kamu pun tengok dia ni boleh dipercayai ke tidak. Nampak tak? Keboleh percayaan lah sekali. Dia punya berita tu boleh ke dipercayai. Okey, kamu pun okey. Itu kepercayaan pula. Kamu sahkan cerita tersebut, betul ke? Jadi kamu pun tengok, bukan Cikgu Abrar, itu anak cikgu orang lain masuk, budak-budak. Benda-benda ni saintifik, pemikiran saintifik dia saling berkait. Sehingga kan kamu tak boleh lari daripada setiap satu ni dalam kamu nak membuktikan sesuatu. Kamu nak menceritakan sesuatu, kalau kamu berfikiran saintifik, setiap apa yang lalu depan mata kamu, setiap apa yang kamu dengar, kamu memang susah nak percaya sehingga kamu dapat sebut benar. Yang pertama pembuktian. Okey, pembuktian ni definisi dia adalah pengamatan berdasarkan pengalaman. Okey, pengamatan berdasarkan pengalaman. Okey, yang ini simple tau. Contoh 5 dari rasa kamu. Kalau kamu makan apple, rasa dia manis ke, pahit ke, tawar? Manis. Manis Manis. masam ada. Ada masam. Masam. Bila malang, orang susah nak percaya. Biar betul apple masam. Tapi berdasarkan pengalaman, aku yang makan apple hijau, biasanya masam, tak pernah manis. Betul tak? Betul. Pengamatan dengan pengalaman. Maknanya kamu dah banyak kali buat benda tu, kamu dah banyak kali makan apple tu, jadi kamu dapat buktikan yang apple hijau dia masam, apple merah dia belum tentu manis. Betul tak? Betul cikgu. Betul. Betul cikgu. Simple sangat pemikiran saintifik. Okey. Jadi selain daripada pengamatan kamu ataupun observation, kita juga ada membuktikan sesuatu dengan cara pengumpulan data, pemerhatian dan juga penemuan. Jadi pengumpulan data ni adalah perkara yang sangat biasa digunakan ataupun diuji dalam disiplin sains komputer berbanding dengan pemerhatian ataupun penemuan. Tapi pemerhatian dan penemuan ni biasanya hadir daripada data-data yang telah kamu analisis.
Berdasarkan apple 10 biji apple hijau merah. Okey, berdasarkan data-data yang kamu kumpul, okey apple hijau ni masam. Tapi ada tak apple hijau yang masam? Manis, tak pernah ada. Okey. Ada tak apple merah yang manis? Ada, tapi ada juga apple merah yang langsung tak rasa manis. Lepas tu ada apple yang crunchy, ada apple yang jenis apa? Rasa macam span. Kamu tak nak makan benda tu. Walaupun dia apple. Betul tak? Jadi data-data tersebut akan kamu kumpul dan kamu akan dapat buat pemerhatian bahawa ada beberapa pattern apple mungkin mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Jadi ciri-ciri yang berbeza itulah yang akan menjadi satu penemuan, mungkin penemuan baru untuk kamu ataupun orang lain, tapi dia dah jadi perkara yang biasa untuk sesetengah orang. Right? Maka tak mustahil benda tu jadi penemuan baru, tapi biasanya apple ni kes yang kecil lah. Kita computer scientist, kita tak study apple lah, kita mungkin study pattern ataupun pattern apa ya? Bentuk ataupun pattern apa? Cuba ingat pattern Corak. apa dalam Corak. Corak. Pola. Jadi corak termasuklah corak kamu pattern kamu menghafaz Al-Quran, betul tak? Ada macam-macam pattern, betul tak? Betul. Tepat sekali. Ada yang pattern berdiri lah. Saya tengok surau kan, ada pattern berdiri lah, ada pattern macam bersembang dengan kawan lah. Kan? Ada yang macam berlawan-lawan cakap, berlawan-lawan baca dengan kawan lah. Saya pun tak faham macam mana korang punya. Tapi itu adalah pattern. Dan berdasarkan pemerhatian saya, bolehlah saya simpulkan budak-budak ulul albab ni ada macam-macam pattern dalam menghafaz Al-Quran. Itu cerita hafazan. Jadi bila kamu nak dapatkan data tu ada dua jenis pembuktian yang biasa kita kutip. Satu kuantitatif, satu lagi kualitatif. Apa yang saya cakap ni kamu salin tak? Saya bagi nota tau, tapi bila saya hurai satu-satu ni, kau salin tak? Salin. Yes. Okey, kita tengok lagi nanti dalam assignment yang saya bagi. Okey. Dalam kuantitatif, biasanya data kuantitatif ya. Kuantiti tau, kuantiti dia nilai nilai nombor, biasanya nombor. Bila nilai kuantiti ni kita kutip ataupun kita kumpulkan maklumat yang boleh diukur. Sebagai contoh, ingat tak kita ukur saiz rumput, kan? Betul juga. Jadi saiz rumput tu kamu ukur dalam sentimeter. Sentimeter adalah satu jenis ukuran, betul? Betul cikgu. Yes. Kalau warna rumput tu pula, kamu kumpul dalam bentuk kuantitatif ke kualitatif? Kuantitatif. Kuantitatif. Kalau warna kuali. Warna kuali lah betul tu. Kualitatif. Warna rumput biasanya kita kumpul dalam bentuk kualitatif. Warna hijau, warna coklat, warna hijau macam-macam lah. Hijau apa yang perempuan dia tahu banyak hijau. Saya tahu satu hijau je. Hijau perlahan, hijau kuat. Tu je saya tahu. Perempuan ni cuci hijau kan. Tengok tudung dia orang lah hijau. Jadi bila benda yang tak dapat diukur macam warna, kita rekod dia dalam kita punya pemerhatian sebagai data kualitatif. Alright. Sebab apa? Dia tidak dapat diukur.
warna tak dapat diukur. Tapi dalam computer science kita akan mengukur warna. Cuma dalam kes sains kita tak ukur warna. Boleh saya teruskan? Boleh cikgu. Boleh. Cikgu. Boleh ke? Okay, next. Apa yang saya tulis? Logik. Pembuktian. Logik. Logik. Logik Logik ni sonok tau cakap. Logik tak lelaki kahwin dengan lelaki. Tak. Haram. Logik. Haram. Logik tak lelaki kahwin perempuan kahwin dengan perempuan, dia menghasilkan baby. Tidak Mungkin cikgu. Tak. Menarik tak? Menarik kan? Menarik. Kalau kamu rasa tak logik, jadi apa hasil daripada perkahwinan sesama jantina? HIV. HIV, Banyak. penyakit, LGBT. Kejap. Dosa. Neraka. Penyakit baru. Banyak penyakit. Ke neraka. Neraka. Auto neraka. Islamic. Action. Okey, biasanya Nampak. kalau sebagai orang yang berfikiran saintifik lah, kita ketepikan kejap lah syurga neraka seseorang. Bila kita berfikiran sebagai saintifik, bila perkahwinan sesama jantina ni berlaku, kebiasaannya tidak menghasilkan anak, betul kan? Betul cikgu. Bila tak menghasilkan anak, tiba-tiba kamu dengar orang tu ada anak dengan hasil perkahwinan dia. Adakah ia logik? Logik. Tidak. Maksud dia tidak, dia adopt. tidak logik. Tak faham cikgu, tak faham cikgu. Okey, saya rephrase ayat tu ya. Logik. Okey, kamu tahu kawan kamu yang kat luar negara tu dia kahwin sama jantina. Dan mereka mengaku mereka ada anak. Adakah ia logik bagi kamu? Tak. Logik. Kalau Anak angkat tu. Tidak logik tu. Anak angkat. Angkat. Dah. Okey. Kalau lelaki logik takut. Anak dia tu Anak angkat logik lah kan? Ah. Jadi secara saintifiknya bila kamu dengar mereka kahwin sama jantina dan dia orang ada anak, automatik dalam otak kamu itu anak angkat. Itu mustahil dia ada anak dia daripada mereka punya genetik. Betul tak? Betul. Betul. Okey, jadi termasuk dalam sains komputer. Bila satu kesalahan logik kamu buat, dia akan menghasilkan maklumat yang salah. Sebagai contoh, kamu nak kira contoh lepas saya ambil botol air, betul tak? Botol air kan? Kamu nak tahu botol air tu berapa dia punya, berapa liter kandungan dia. Jadi bila kamu, botol air ni kandungannya sekian-sekian liter, sekiranya, jadi kamu buat andaian, sekiranya botol air tersebut jatuh ke kiri selepas ditiup angin, adakah benda tu logik? Jadi bila jatuh kiri dia mesti 2 liter, jatuh kanan dia 3 liter. Boleh logik ke? Tak. tak boleh. Dia tak kamu jadi Enggak. nampak? Tak logik. Jadi hasilnya bentuk salah lah kan. Maklumat akhirnya akan jadi salah. Betul tak? Kan? Betul. Sama juga. Sama juga dengan esok bila kamu dah agak dewasa dan kamu buat satu kesalahan. Contoh yang saya bagi ni ethnocentrism. Ethnocentrism ni maknanya kekitaan. Kamu kekitaan sangat tau. Kamu sikit-sikit kamu letak syurga neraka. Jadi kamu disebabkan oleh kamu ulul albab, kamu pergi ke MRSM Premier, and then kamu tengok dia orang cara mereka bergaul, cara mereka bersosial kan. And then korang cakap, korang ni kan masuk neraka ni.
Nampak tak? Budaya kamu di sini antara pelajar lelaki dan perempuan mungkin agak segregate, agak diasingkan juga. Tapi bila kamu pergi ke MRSM Premier dan kamu tengok mereka mereka bekerjasama, mereka bekerja bersama-sama dan mereka bersosial dengan dalam keadaan yang biasa kan. Dan kamu rasa macam aku tak pernah macam ni pun, aku punya culture ataupun aku punya budaya dekat Ulu Albab tak macam tu pun kan. Jadi kamu pun cakap korang ni masuk neraka ni, logik ke tak? Logik ke tak apa yang kau fikir tu? Tak. Tidak. Tak. Logik, tak logik. Tak boleh logik. judge terus. Secara terbuka. Itu urusan Allah. Kita tak boleh masuk campur. Dia ada cara. Allah Cara Alam. dia. Tak berfikiran terbuka. Astagfirullahaladzim. Sekarang terbuka. Pluralism. Allahu Akbar. Sangka buruk. Tweet. Jadi bersangka buruk pun tak ada dalam pemikiran saintifik ya. Ya kalau bersangka buruk banyak sangat ni susah lah nak cakap nak jadi saintis ni. Tak kira apa sains pun. Kan? Anyway, next hipotesis. Kita cerita hipotesis kan minggu lepas kan. So, hipotesis ni adalah percubaan yang boleh diuji secara empirical. Okey. Percubaan ataupun definisi dia andaian yang kamu boleh uji secara empirical. Satu lebih kan? Satu lebih. Tapi sebab aku main dengan kawan semua nak board sebab dah kelak. Jom main kawan dengan aku. Pukul saya main solo. Tak boleh main sabar lah, internet aku lambat siap. Tu kelas tu. Internet aku lambat gila anak anjing. Saya pakai 5G. Saya pakai 5G kalau kelas. Aku pakai 5G kalau nak PUBG je. Sebab kat atas ni laju 5G. Alright, kelas. Kau PUBG, relax dulu. Anyway. Okay, bila kamu buat hipotesis, kamu buat satu andaian. Kamu kena pastikan andaian tersebut boleh diuji, boleh dibuktikan benar. Bila kamu nak buktikan sesuatu andaian tu benar, kamu kena pastikan beberapa perkara mesti dipenuhi. Bila contohnya kamu nak cakap sebagai contoh ya, kamu pergi masuk satu toilet dekat RNR RNR Sungai Buloh. Kau perasan tak dekat pam tu kan ada lampu kan, lampu merah dan lampu kuning, tu tak? Tak perasan je. Kan ada toilet yang moden, dia ada lampu merah dan lampu kuning pada pam tu kan. Dan pam tu adalah bukan pam, pada dia, jadi kamu tak perlu tekan, dia akan sense kamu dan kamu tak perlu tekan, dia akan flash sendiri. Betul. Pernah toilet macam tu? Pernah kan kat shopping complex kan, semua kan? Ada. Okay. Sampai satu hari kamu jumpa makcik kamu cakap toilet yang dekat RNR dengan shopping complex tu, toilet tu ada CCTV. Jadi adakah kamu perlu panik apabila kamu dengar berita tersebut? Tidak. Ini. Kalau tak bisa ni boleh panik. Webcam. Yelah dia kata dekat toilet tu ada webcam. Kenapa ada webcam tu? Ada lampu merah dengan lampu kuning tu. Jadi bila lampu merah tu menyala, dia record lah kamu tengah buang air. Dia ni seronok tau. Tapi bila kamu jumpa dengan seorang yang selalu terlalu banyak buruk sangka ni, kamu akan pening tau. Jadi bila dia cakap macam tu, makcik tu cakap macam tu, maknanya makcik tu telah pun buat satu hipotesis ataupun andaian kan, betul tak? Andaian yang mana boleh. Yang hipotesis dia lah. Dia punya hipotesis lah. Lampu merah dia record kamu tengah berak, lampu kuning tak ada apa-apa. Okey. Jadi
Macam mana kamu nak buktikan kata-kata makcik kamu tu benar? Kena kaji. Eksperimen. Eksperimen. Okey. Buat eksperimen. Cuba tu. Bila kamu dah buat eksperimen pada public toilet public toilet tau, tandas awam maknanya kamu kena tanggal benda tu tak? Tanggal benda tu dan kamu tengok benda tu sensor ke ataupun benda tu webcam CCTV. Betul kan? Buat harga. Jadi Tapi cikgu kalau viral macam ni cikgu? kat viral kau saman lah toilet tu, apa susah. Aduh. Jadi bila benda tu okey kamu pun buka cantik-cantik elok-elok kan. Nanti kamu tengok benda ni sensor je kot supaya kamu sekarang ni kan COVID. So setiap orang tak payah pegang flash tu dah. Kan? Kau pegang flash tu kuman kan. Kau bawa kuman tu masuk dalam kereta, lepas tu habis meribak-ribak. Betul tak? Jadi Betul. Cikgu. bila kamu buka benda tu, dan kamu buktikan benda tu hanya sensor untuk flash automatik. Jadi adakah kamu patut simpan hipotesis makcik tu? Tak cikgu. Tak perlu. Maknanya Tak hipotesis perlu. dibuktikan tidak benar dan mestilah dibuang atau diubah dan diuji semula. Apakah maksud diubah dan diuji semula? Maksudnya ubah hipotesis tu. Ubah hipotesis tu, lepas tu buat kajian semula. Buat hipotesis baru. Macam mana ubah hipotesis baru? Buat kajian semula. Buat kerja semula. Okey, dalam kes tandas ni, kita ubah dan uji semula ni, kita mungkin ubah mana tandas RNR bukanlah pakai webcam. Kita pergi test pula tandas shopping kompleks. Mungkin shopping kompleks yang murah-murah ni kot yang pakai webcam kan. Jadi kamu ada hipotesis baru yang mana hipotesis tu mungkin berbunyi tandas yang ada yang terdapat di tandas yang terdapat di shopping kompleks tidak ternama mungkin mempunyai webcam. Okey. Maka kamu pun kena uji balik benda tu. Hipotesis tu, kamu perlu pergi tandas dia, kamu buka, tengok betul ke webcam. Kan? Betul tak? Tapi biasanya kalau kamu buka benda tu, vandalism lah namanya, betul tak? Betul. Betul. Lain pula. Itu maksudnya hipotesis tu mestilah dibuang atau diubah dan diuji semula. Alright. Jadi tips saya profesionalnya, kamu tak boleh gunakan ayat hipotesis dengan ayat pembuktian dalam kedudukan yang sama. Okey. Apa maksud dia? Bila kamu ayat pembuktian dan ayat hipotesis dia macam ni lah. Bila kamu bersembang dengan orang, kamu sembang tu seolah-olah macam betul aja lah apa yang kamu cakap tu. Macam seolah-olah dah dibuktikan benar lah. Betul? Macam kamu cakap lah, tandas dekat asrama kita tu ada CCTV babe. Padahal ayat kamu tu kamu tak buktikan pun, tapi kamu dah cakap tu seolah-olah macam terbukti benar. Padahal ayat yang sebenar patut kamu cakap, tandas dekat asrama kita tu kan tandas baru kan, dah renovate kan. Dia mungkin ada CCTV lah. Nampak tak? Jadi taktik kamu dalam ayat, dalam susunan bahasa, dalam report, dalam laporan kamu, dia mestilah berbeza. Bunyi dia, konotasi dia mestilah berbeza dengan ayat yang telah dibuktikan. Maksudnya hipotesis bunyi dia macam ni, pembuktian bunyinya pun lain. Right? Okay.
Boleh. Boleh ya? Okey. Seterusnya. Teori. Konspirasi. Okey, kita sembang teori konspirasi. Saya boleh bagi contoh, no problem. Okey, satu set hipotesis. Teori ni satu set hipotesis yang berkait yang telah diuji dan telah dibuktikan benar dalam menghasilkan satu penjelasan yang lebih baik berbanding dengan satu sahaja hipotesis. Maknanya, okey, apa tadi? Teori konspirasi ya. Teori konspirasi apa yang korang suka? Ayapin. Ayapin. Apa konspirasi Ayapin? Tak syok. Yang latest punya konspirasi apa? Teori konspirasi yang orang duk share je kat WhatsApp tu. Vaksin COVID. Vaksin COVID. Vaksin. Orang. Okey. Ada satu hipotesis. Bila kamu buat satu hipotesis, kamulah satu-satunya orang yang telah berjaya. Okey, kamu semua saintis bakal saintis. And then bila kamu dewasa esok, kamu mungkin dapat berjaya mencipta satu vaksin untuk satu penyakit baru tau. Jadi bukan COVID lah, mungkin penyakit lain lah. Sekarang akan datang, kita tak tahu makin power kot dia punya penyakit. Jadi bila kamu keluarkan satu hipotesis. Sebab kamu saintis, kamu bekerja dalam dunia vaksin dan kamu jumpa penyakit baru dan kamu keluarkan satu hipotesis. Okey, hipotesisnya penyakit ni boleh diubati dengan vaksin campuran sekian. Okey. Alright. Sebabkan kamu saintis vaksin and then di Malaysia, and then sahabat kamu saintis vaksin juga di Amerika dan juga beberapa orang sahabat kamu lain di serata dunia, di Jerman. Korang semua ni saya percaya tak ada kat Malaysia lepas SPM. Jadi masing-masing bekerja dengan satu syarikat vaksin antarabangsa yang sangat powerful lah, sangat moden, sangat maju. Jadi bila satu hipotesis kamu di Malaysia kamu dapat buktikan benar, maknanya kamu cipta satu vaksin tu, vaksin tu berkesan. Okay, and then kawan kamu akan share maklumat ataupun ilmu kamu tu dengan orang lain. Satu dunia jadi satu dunia akan nampak kamu punya hasil kerja dan mereka akan cuba replicate replikasi kamu punya vaksin ataupun kamu punya cara kerja dan akan cuba untuk buat vaksin mereka sendiri di negara asing tersebut. Jadi kita ada Amerika, Jerman, Israel, kita ada Australia, kan, Rusia. Jadi bila masing-masing ada hipotesis sendiri dan masing-masing berjaya membuktikan vaksin tersebut dapat mengubati satu penyakit baru, maka satu teori akan dapat dicipta dan teori tersebut akan menjadi ilmiah kerana hipotesis yang banyak-banyak tu telah pun diuji secara empirik. Empirik ni tahu tak? Luas cikgu. Secara meluas. Empirik ni apa? Tak tahu. Tak tahu. Luas. Berdasarkan permatian, eksperimen. Betul. Berdasarkan empirik ni adalah berdasarkan permatian dan juga eksperimen. Jawab tu, kena bagi hadiah tau. Okey. Jadi pro tips kedua adalah kamu jangan sekali-kali menggunakan ayat pembuktian dan teori dalam kedudukan yang sama. Okey, sebagai contoh kenapa saya cakap ayat pembuktian dan teori dalam kedudukan yang sama? Okey, secara teorinya penyakit jantung
boleh dirawat di hospital boleh dirawat di hospital melalui beberapa kaedah yang terbukti berkesan Tapi pada satu hari datang satu dukun datang satu dukun ataupun bomoh. Orang Melayu dia suka bomoh. Dia suka jumpa bomoh lagi daripada jumpa doktor. Okey. Dia kata, jumpa bomoh sekian-sekian ni tau. Ada orang banyak berubat dengan dia dan dia tak sakit jantung dah. Okey. Dekat sini kamu rasa apa? Kamu rasa macam bomoh tu boleh merawat sakit jantung. Kamu rasa betul ke tak betul? Ataupun secara teorinya bomoh tu boleh merawat sakit jantung ke tidak? Tidak. Tak. Tidak boleh. Sebab apa tak boleh? Tak ada kepakaran. Tak ada apa-apa Dia hanya berharap pada bukti yang Dia guna jin je pergi rawat kamu. biasa lah. dia manusia biasa. Jadi bila kamu keluar daripada MISM ni esok lah saya harap kamu punya pemikiran saintifik tu tak hilang Saya sangat-sangat berdoa yang korang punya pemikiran saintifik tak hilang. Sebab apa? Sebab ramai orang yang kat luar sana tu yang gagal berfikir secara saintifik, yang mana bila dengar cakap orang je kan dia percaya. Bila dengar cakap orang je dia percaya. Dia tak fikir panjang pun. Jadi itulah salah satu mungkin bomoh tersebut berjaya berjaya lah dia dapat membuktikan bahawa pesakit jantung tersebut sihat selepas jumpa dengan dia dapat buktikan tapi dengan hanya satu pembuktian tak dapat menghasilkan satu teori dalam keadaan yang sama, dalam condition yang sama. Okey lah bomoh tu dapat buktikan kan, tapi adakah dia masih lagi dapat menandingi teori saintifik dalam yang lain dalam proses rawatan penyakit jantung. Nampak tak? Jadi secara tak langsung bila kamu mendengar cerita, yang biasa kita dengar cerita, kita taklah mudah nak percaya. Sebab apa? Bila kamu dengar khabar-khabar ni, kamu kena siasat, kamu kena pastikan benda-benda tersebut benar, kan? Bila benda tersebut tak benar, maka buanglah benda tu jauh-jauh. Right. Okay, next. Yang kelima. Apa ni? Apa saya tulis? Nampak tak? Nampak pencetusan ini. Nampak tu? Nampak cikgu? Nampak. Nampak cikgu. Induksi. Nampak. Bila pencetusan atau induksi ni adalah proses penjanaan hipotesis dan atau teori dari bukti empirikal, dari bukti eksperimen. Maknanya bila berlaku bila kamu nak buat hipotesis ataupun kamu nak buat teori, dia memerlukan bukti empirik supaya satu-satu induksi itu dia dapat kata pencetusan induksi, pencetusan idea lah saya cakap, induksi pencetusan. Kita jarang gunalah benda-benda ni, tapi macam mana kamu nak mencetuskan idea tersebut, let's say idea rawatan sakit jantung yang terbaru kan, maka kamu perlu menjana bukti daripada bukti empirik daripada hipotesis dan juga teori-teori yang ada. Okey.
Jadi induksi ni dia mestilah perlukan data dan juga hasil-hasil tertentu supaya kamu dapat buat generalisasi daripadanya. Jadi generalisasi inilah yang akan menukarkan hipotesis tu kepada teori. So, macam mana generalisasi ya? Generalisasi ni kamu belajar luar negara. So, sombonglah sekarang ni. Nanti kamu belajar MRSM, okay, MRSM marah taja kamu belajar dekat US. Kita buat cerita ya. And then kamu sampai US, kamu rasa kamu belajar sangat pandai, negara sangat moden, kemudahan, segala-gala kemudahan ada kan. Then kamu tengok rakyat Malaysia, kamu tengok kawan-kawan kamu dekat Malaysia, dia orang pun study kat universiti tempatan je. And then kamu buat generalisasi kamu cakap alah student kat Malaysia ni kepandai sangat pun. Adakah perkara tersebut wajar? Tidak. Tidak sama sekali. Malaysia tak? Tidak. Tak wajar. Okay, Adam belajar kat US. Aiman belajar kat Malaysia je. So Adam pergi US, dan Adam dia pandai, dia belajar kat Harvard kan. Aiman pula UM je, UM lah, Universiti Malaya biasa je kan. Tapi Adam cakap alah, member aku yang study kat Malaysia tak ada lah pandai mana. Dia orang pun, research dia orang pun bukannya moden sangat kan, bukannya maju sangat. Jadi adakah perkara tersebut boleh dinyatakan oleh Adam? Adakah hipotesis Adam tu boleh dinyatakan? Tidak. Tak boleh. Tidak boleh. Tak semestinya. Okay, Adam dia boleh menyatakan hipotesis tersebut, tapi ia memerlukan pembuktian yang Kukuh. Kau cakap je Adam kan, kau sombong kan, kau cakap macam tu kat kita orang kan. Tapi Apa salah Adam? Tak, bukanlah Adam sini, Adam dekat tu. Adam Azmi. Jadi Adam terpaksa lah buat satu kajian, betul tak? Nak buktikan yang generalisasi dia tu benar. Jadi bila Adam nak buktikan apa yang dia cakap tu benar, dia pun terpaksalah keluarkan hipotesis tu balik. Maknanya dia letak satu hipotesis, pelajar-pelajar di IPT tempatan adalah lebih tidak maju, ada kurang maju daripada pelajar-pelajar di IPT luar negara. So dia akan back kepada basic. Maknanya Adam tak boleh buat generalisasi. Adam kena buat balik hipotesis, dan dalam hipotesis tu waktu dia nak buktikan hipotesis dia tu benar, dia kena ada beberapa instrumen kajian. Sebagai contoh, instrumen kajian dia adalah kami dekat US kami ada apa? Kami ada kelab, rumah kelab Manakala dekat IPT tempatan kita ada persatuan-persatuan pelajar. Okey. Jadi pada Adam dekat US, bila ada rumah-rumah kelab ni, kita dapat bersosial dengan lebih baik. Padahal minum todi je. Bila dapat bersosial dengan lebih baik, dia dapat bertemu ramah dengan ramai pelajar-pelajar asing kan. Dan dia rasa dia dapat banyak info, dia dapat banyak maklumat, dia dapat banyak kawan, kenalan luar negara kan, berbanding dengan persatuan pelajar dekat IPT tempatan. Sedangkan IPT tempatan dia menjalankan aktiviti-aktiviti kerohanian dan juga aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang tak pernah ada pun dekat Amerika kan. Jadi instrumen-instrumen tersebut akan diambil kira oleh Adam sebab dia nak buktikan yang rakyat Malaysia ni low class daripada dia dekat Amerika tu. Jadi dia buat kajian dan dia tengok betul juga rakyat Malaysia ni rajin tolong-menolong. Yang dekat Amerika ni
sesama white je, white supremacy je. Bangsa lain dia tak peduli pun. Benda-benda tersebut akan membuktikan bahawa hipotesis ataupun teori dia itu salah. Jadi dia tak bolehlah buat generalisasi yang menyatakan bahawa student-student IPT kat Malaysia lemah, tak maju, berfikiran sempit. Nampak tak? Nampak cikgu. Nampak. Jadi secara saintifik je, Adam dia hanya cakap kosong. Dia tak pun dapat membuktikan apa yang dia cakap tu, generalisasi dia tu, tuduhan dia tu. Next, kesimpulan. Okey, kesimpulan. Bila kamu dah buat hipotesis ataupun kamu dah uji hipotesis tersebut, kamu dah dapat keluarkan satu teori dengan mengemukakan bukti empirik, maka kamu akan keluarkan satu kesimpulan. Kesimpulan itulah proses generalisasi dan pengumpulan bukti yang dapat menyokong pelbagai keadaan. Jadi Adam daripada kajian dia mungkin dapat buktikan, sebenarnya rakyat Malaysia taklah ketinggalan. Sebenarnya mereka pun berfikiran maju, tidaklah berfikiran kolot, kan? Dan juga ada sesetengah keadaan, certain situations, mungkin rakyat Malaysia lebih bersatu padu. Mungkin dalam certain situation keadaan rakyat Malaysia, pelajar-pelajar IPT di Malaysia lebih mementingkan diri sendiri. Nampak tak? Jadi kesimpulan ni lah adalah proses generalisasi, yang mana proses generalisasi ni memang sangat panjang. Dia tak boleh kamu tuduh sembrono. Kita tak bolehlah nak cakap macam tu kan, cakap sesedap mulut kita je cakap orang lain, ya. Sebab apa? Sebab tak ada bukti pun, tapi dia punya cakap bukan main. Alright. Then kesahan. Kesimpulan. Okey, ketujuh ni kesahan. Nampak tak kesahan? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Okey, anda sebenarnya mengukur apa yang anda katakan perlu diukur. Okey, kesahan sah, mengesahkan. Kamu mengesahkan perkara tersebut ataupun kamu mengesahkan sesuatu perkara. Kamu nak sahkan sesuatu perkara, perkara yang kamu cakap tu mesti kamu buat dengan betul. Contohnya, kamu nak ambil saiz rumput kamu kira panjang dia. Kamu kira panjang dia kan? Kira panjang dia, saiz rumput tu panjang. Tapi apa yang kamu kira adalah bilangan belalang yang ada dekat padang. Nampak tak? Kamu nak kira, kamu nak kira rumput di padang MRSM adalah rumput yang sihat. Tapi kamu tak ambil saiz rumput dan kamu pun tak ambil warna dia. Apa yang kamu kira adalah bilangan belalang yang ada di padang. Adakah bilangan belalang yang ada di padang itu boleh dijadikan sebagai kayu ukur kesihatan rumput? Kesihatan rumput. Boleh kot. Boleh. Boleh. Okey, cuba kamu kaitkan dengan fikiran logik kamu. Adakah bilangan belalang di padang MRSM dapat menentukan kesihatan rumput? Maksudnya rumput tu segar, rumput tu mendapat nutrien yang cukup. Adakah bilangan belalang dapat mempengaruhi situasi tersebut? Dapat kot.
Guna logik, guna logik. Dia macam tak Kurang kena logik. mengena sikit. Macam tak ada Tak kena mengena kan? kena. Dia macam tak ada kena. Walaupun boleh. Kesihatan. Tiba. Tiba-tiba. Sedangkan apa hal pula aku nak tahu rumput ni okey ke tak okey je. Tapi yang kau pergi ambil kau kira belalang. Jadi macam kamu dengan bilangan belalang dia tak dapat mengesahkan yang padang rumput kat padang sebut adalah dalam keadaan yang baik. Ada cukup air kan, nutrien cukup. Nampak? Jadi benda yang kamu buat adalah kamu kena ambil sampel rumput tu dan bawa ke makmal untuk kamu kaji nutrien dia kan, warna dia, betul tak? Bukannya bilangan belalang. Betul cikgu. Betul. Kena Jadi, logik. benda ni juga termasuklah instrumen yang betul dalam pengesahan instrumen kamu nak instrumen kamu nak kaji kamu nak kaji apa ni, kaji apa ya, apa yang korang suka kaji kat sekolah bila-bila free? Sel bawang cikgu. Apa dia? Purata jumlah jam tidur. Purata jumlah jam tidur. Okey. Kamu boleh tak kamu kaji purata jumlah jam tidur kawan kamu dengan mengetahui bilangan hafazan dia, juzuk berapa dia dah hafaz? Tak Tak boleh cikgu. Tidak boleh. Tak boleh Sebab kan? semua orang hafal waktu lain-lain. Tak. Sekarang ni ada kawan kamu cakap lah, dia memanglah boleh hafaz banyak. Sebab apa? Sebab dia tidur kurang. Kamu rasa benda tu relevan ke tidak? Tidak. Tak. Kalau Kurangnya masih lah relevan. Sedangkan instrumen yang kamu kena gunakan untuk mengetahui cara dia menghafaz adalah kamu kena tahu bila dia menghafaz, taktik apa dia menghafaz, taktik kan, and then di mana dia menghafaz, betul tak? Bukan bilangan tidur dia Betul cikgu. kan. Betul. Betul. Setuju Okey, itu sebabnya bila kamu salah guna instrumen, itu sebabnya datangnya mangkuk-mangkuk ayun yang jadi bomoh. Dia dapat menilik nasib kamu dengan tengok corak garisan dekat tapak tangan kamu. Nampak? Lepas tu dia dapat ada juga orang yang dia tengok saiz kasut orang tu pun dia dah tahu dah harga diri seorang. Kamu tengok cara pelajar perempuan tu berjalan pun kamu dah katakan yang dia sekian-sekian kan. Benda-benda tu lah betul kan. Benda-benda tu lah yang mana kamu tak berfikir secara saintifik. Masuk juga dengan kamu nak tentukan cuaca petang ni, hujan ataupun tak hujan hanya dengan menjatuhkan sebatang pen. Kamu rasa logik ke tak logik benda tu? Tidak. Ni menilik nasib. Menilik nasib lah. Jadi tukang tilik pula kan. Jadi tukang tilik dengan saintis adalah dua profession yang berbeza ya. Jangan sekali-kali kamu samakan. Alright. Kesahan. Okey. Last sekali. Apa yang kamu nampak? Boleh percayaan. Kepercayaan. Boleh percayaan. Kepercayaan.
Cerita pasal tukang tilik tadi tu lah. Kamu percaya ke kat tukang tilik? Tak. Tak. Okay. Baguslah kalau tak percaya. Okey, kebolehpercayaan ni adalah hasil projek penyelidikan yang telah diulang-ulang, dah diulang banyak kali dah, dan menghasilkan penemuan yang sama setiap kali. Okey, kebolehpercayaan ni juga boleh jadi dalam bentuk pengalaman tau. Kamu macam mana? Bila kamu tak siapkan assignment saya yang minggu lepas ada lagi beberapa orang tak jawab kuis tu Bila kamu tak siapkan dan kamu cakap dekat saya, cikgu, saya punya internet problem. Okey, ada yang cakap kat saya, cikgu, saya punya komputer kongsi dengan kakak SPM. Okey. Ada lagi yang cakap, cikgu, saya tak ada handphone. Tapi tadi saya dengar nak main PUBG kan. PUBG kan. PUBG. And then bila setiap kali saya tanya pada student kenapa tak siapkan kerja saya, alasan yang diberi sama dan berulang-ulang. Nampak tak? Ni dalam perspektif saya. Alasan kamu tak siap kerja kamu sama dan berulang-ulang. Yang A cakap macam tu, yang B pun cakap macam tu, yang C pun cakap macam tu alasan dia tak siap. Adakah saya boleh percaya dengan alasan tersebut? Tak Ya. Tak pasti cikgu. Ya, sama. ikut Ada cikgu. juga lah. Dia tak berapa convincing lah. Dia bukan tak berapa convincing. Tak berapa Dia meyakinkan. tak ready. Yes. Dia macam ni. Bila katakanlah kamu tak dapat hadir kuliah pada petang ini, okey, saya accept. Dan okey, internet tak ada, okey, saya accept. Tapi kita ada recording, betul tak? Jadi recording tu ada selama 30 hari, yang mana jika kamu terlepas kuliah pada hari ini, kamu boleh tengok balik recording tersebut dan kamu boleh faham apa yang saya cuba sampaikan. Jadi sebenarnya tak ada alasan untuk kamu tidak belajar, sebab teknologi pada masa kini telah pun membantu kamu untuk belajar. Nampak? Jadi bila kamu bagi alasan sedemikian berulang-ulang dan sama untuk semua orang yang tak siap, maka adakah saya patut percaya pada alasan tersebut? Tidak. Tak. Tak relevan. Sekarang saya letak Tak kamu dipakai dalam saya letak kamu dalam situasi saya. Cikgu, kamu jadi cikgu. Dan kamu dengar alasan tu. Sedangkan kamu tahu kalau tak ada internet petang, lah malam ada kan, malam free kan. Lepas tu tugasan yang saya beri taklah seberat subjek lain. Subjek saya kamu hanya perlu lulus. Tapi kalau kamu nak dapat 4 flat, kamu kena dapatkan 4 flat untuk saya punya juga. See? Kan? Jadi contoh lain yang mana boleh yang contoh lain, contoh penyelidikan lain yang boleh dipercayai adalah seperti berikut Pengetahuan bahawa kanak-kanak lelaki rata-ratanya lebih aktif dan agresif berbanding kanak-kanak perempuan. Kerana penemuan-penemuan ini telah dijalankan ataupun telah dikaji berpuluh-puluh kali secara bebas di banyak tempat dan menghasilkan kesimpulan yang hampir sama. Nampak? Boleh faham tak? Tak berapa. Faham. Boleh. Boleh. Okey, kita buat. Faham cikgu. Setuju tak pelajar lelaki ataupun budak lelaki lebih agresif berbanding dengan budak perempuan?
Setuju. Setuju. Dia setuju. Tak setuju? Setuju. Okey, sebab apa kamu setuju? Sebab kamu tengok budak-budak lelaki kan main dekat padang kan. Yang budak-budak kanak-kanak tu kalau main kat padang dia orang berlari, dia orang terjun sana, dia orang terjun sini kan. Berbanding dengan budak perempuan kan. Budak perempuan dia main pondok-pondok, dia main dekat dia main gelongsor biasa kan. Kalau budak lelaki dia tak main gelongsor tu, dia panjat gelongsor tu, betul tak? Betul. Betul cikgu, betul. Berdasarkan pemerhatian kamu, berdasarkan penemuan kamu yang ramai ni, kamu dapatlah buktikan bahawa perkara tersebut benar, hipotesis tersebut benar, betul tak? Betul cikgu. Jadi bila benda tu dah terbukti benar, bolehlah kamu buat teori, betul tak? Secara teorinya orang lelaki mestilah lebih agresif, betul tak? Betul tak? Betul. Betul cikgu. Sebab apa? Kita lelaki, kita yang mencari rezeki untuk rumah tangga kita, betul tak? Betul. Saya doakan pelajar lelaki kita semuanya insya-Allah mampu untuk berbuat demikian ya. Amin. Sebab Amin. Takbir. sebab situasi sekarang, zaman sekarang ni kan perlu dua-dua untuk keluar mencari rezeki demi kelangsungan hidup. Jadi kalau lelaki seorang saja biasanya saya pun dah jarang nampak. Tapi kalau perempuan bekerja dan suaminya jadi house husband, itu pun saya pernah nampak. Jadi dalam situasi itu perlu lebih eksperimen lagi. Maknanya kan tiba-tiba kamu cakap lelaki, kanak-kanak lelaki aktif, agresif. Tapi bila dia orang dah dewasa, dia orang dah besar, dia orang dah berumah tangga kan tiba-tiba dia jadi house husband. Jadi adakah perkara tersebut, hipotesis tersebut perlu diubah ataupun adakah perlu kita buat satu eksperimen baru untuk membuktikan teori tersebut perlu diubah? Nampak? Alright. Saya dah upload satu assignment. Assignment tu memerlukan kamu untuk menjawab dia lah, menjawab soalan kuis tersebut dalam bentuk karangan ya. Actually dalam bentuk karangan lah. Kamu nyatakan kamu punya pendapat dan kenapa ya, the reason behind pendapat kamu. Boleh ke? Boleh kau. Boleh. Kamu boleh rujuk mana-mana nota ataupun mana-mana fakta ataupun mana-mana rujukan yang ilmiah lah. Selain daripada YouTube dan juga blog, kamu boleh rujuk mana-mana paper, research paper untuk menyatakan pandangan kamu. Okey. Baik cikgu. Okey. Cikgu. Alright, anyway, all the best. Good luck, kita jumpa minggu depan insya-Allah. Kita sudahi dengan bacaan apa ya? Okey, baca ramai-ramai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih cikgu. 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 Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih.